Sebelum saya menceburi bidang lakon ni, banyak juga lah perkara saya buat. Contohnya saya dulu pernah duduk di Kuala Lumpur, di Johor, di Kedah. Juga bekerja sebagai seorang pelayan kedai makan dekat Cokik, dan juga pernah bekerja sebagai wedding. Pelbagai kerja lah saya cuba, yang mana saya rasa mampu saya boleh buat, jadi saya buat. Dan lepas tu masa saya duduk Kuala Lumpur, ada jugalah saya support saya untuk menceburi dalam bidang seni. Jadi saya, kalau waktu lapis saya ni memang minat seni daripada umur saya 7 tahun lagi. Masa 7 tahun tu saya rela kumpul duit, saya beli gitar semata-mata, dan saya juga sanggup potong sekolah untuk semata-mata untuk memetik gitar tu. Saya tak pernah belajar pun untuk main gitar, tetapi saya cuba dengar, saya cuba petik. Jadi sejak umur saya 7 tahun lah saya pandai bermain muzik, dan juga saya minat dalam bidang nyanyian dan juga dalam bidang lakon ni. Saya pun tak tahu macam mana saya punya minat tu boleh ada. Saya minat dalam bidang-bidang seni, tetapi kalau dalam bidang-bidang sukan saya tak minat. Saya cuma minat dalam bidang nyanyian, juga lakon ni, dan juga seni macam bermain alat muzik. Dan juga saya pernah jugalah follow iaitu talent extra artis ataupun pelakon ekstra dekat Kuala Lumpur tu bersama sahabat-sahabat. Juga pernah lah bekerja sebagai apa sajalah. Saya cuba untuk berkongsi pengalaman saya sini, dan juga sambil kita join talent extra artis Kuala Lumpur tu, kita boleh cari pengalaman nak berhadapan dengan kamera, dan juga nak berhadapan dengan orang sekeliling. Dapat duduk dengan artis, meja dengan artis makan, dapat juga berbual dengan artis makan. Itu salah satu pengalaman yang paling bagus lah dalam hidup saya, dapat berlakon dengan orang artis Malaysia. Jadi kita dapat merasa sedikit macam mana duduk depan kamera, macam mana duduk berhadapan dengan artis, macam mana kita rasa punya ketika tu, rasa supaya kita ni macam ni duduk dalam dunia artis. Rasa macam famous, rasa macam kata apa, kalau pergi jalan kata rasa tapi semua rasa tu sebenarnya biasa sajalah. Jadi saya ambil keputusan duduk di kampung ni pasal dulu saya kerja Kuala Lumpur. Masa di KL tu saya banyaklah buat kerja. Saya kerja sebagai seorang pelayan kedai makan dah. Kedai tu memang famous. Kedai tu terletaknya di Cokik. Kedai sup belut wera Amir Belut. Jadi saya kerja di situ hampir selama 2 tahun. Juga masa saya duduk KL tu, saya mungkin dah panggil, mungkin ada sesuatu hikmah saya sakit. Lepas tu saya tak dapat nak meneruskan lagi kerja. Jadi saya balik duduk kampung. Kebetulan pula orang tua saya pun sakit juga. Tak boleh jalan, sakit lutut, dan juga sakit tua pasal orang berumur. Jadi saya sebagai anak lah, saya duduk kampung, saya boleh jaga orang tua saya, dan saya boleh cari rezeki sedikit sebanyak untuk membantu orang tua saya makan, minum, dan beli apa-apa keperluan bagi dapur. Jadi walaupun saya duduk dekat kampung pun, minat saya dalam bidang industri seni ni, muzik ataupun lakon ni terus ada dalam diri saya. Terus ada dalam diri saya. Jadi semasa saya sakit tu, mungkin ada hikmah di sebalik Allah Taala tu nak bagi petunjuk kat saya. Orang kata kita ni walaupun jahil ataupun tidak bermakna, anugerah Allah itu sentiasa ada bagi hamba-Nya yang terpilih. Jadi selepas saya sakit tu dah banyaklah saya pergi merawat dekat Johor Bahru, dekat KL, dekat Kuantan mana, tapi keadaan saya masih sama. Ramai daripada pusat-pusat rawatan Islam ataupun daripada perubatan-perubatan Islam, ustaz ke siapa,
ada bagi tahu saya lah, saya ni terkena sihir, santau dan juga ada beberapa perkara. Mungkin ini adalah rahsia di sebaliknya lah. Jadi pada tahun 2016 maka dengan izin Allah SWT ada sesuatu hikmah yang berlaku pada diri saya. Maka saya di situlah saya perbetulkan diri saya. Daripada saya ni tidak pandai solat, jadi saya boleh solat. Daripada saya tidak pandai membaca Al-Quran, jadi saya boleh membaca Al-Quran. Jadi daripada saya tak tahu apa-apa tentang apa panggil tentang kehidupan ni, kita sebagai hamba ni, sekarang saya dah tahu. Jadi alhamdulillah lah, mungkin saya sakit selama 11 tahun tu, mungkin saya sakit ada hikmah di sebaliknya, di mana Allah SWT tu nak memberikan saya sesuatu anugerah. Mungkin ini adalah datang daripada Allah. So, saya terima dengan redha apa yang Allah rancang untuk saya. Dan saya adalah hamba sahaja. Saya berserah hidup saya ni kepada Allah SWT. Kerana dia yang berhak mematikan saya dan menghidupkan saya di dunia ini. Jadi mungkin saya sakit selama 11 tahun ni, mungkin ada hikmah. Allah nak bagi saya sesuatu anugerah. Di mana sekarang pun saya alhamdulillah sudah hampir 4 tahun saya bantu orang susah, saya bantu orang yang sakit, saya bantu orang-orang yang terkena sihir, santau, saka dan sebagainya dengan izin Allah SWT, di mana saya meletakkan Allah sebagai penyembuh dan saya sebagai hamba hanya mampu berikhtiar. Jadi seelok-eloknya apabila kita mendapat semua ini, kita harus bersyukur. Kerana saya pun pelik, sedangkan saya ni tidaklah alim sangat maupun tidak pandai apa-apa. Tetapi kenapa Allah memilih saya untuk menjalankan tanggungjawab ini di atas dunia untuk membantu orang. Jadi kemungkinan ramai dah orang yang pernah merawat dengan saya kenal saya siapa di sebaliknya lah. Di sebalik saya yang sebenar ni semua orang kenal. Jadi begitulah cerita. Sebab ni semua adalah rahsia Allah. Mungkin datang daripada Allah dan sesuatu kelebihan untuk saya untuk membantu orang yang sakit. Jadi saya mula ceburi beda dalam channel YouTube Faruk Ismail tu. Masa tu saya tak kenal pun siapa Faruk Ismail. Masa tu saya tengah main Facebook. Saya belek, saya suka main Facebook. Saya belek. Lepas tu saya tengok ada satu post pasal shooting. Jadi saya tengok nama dia Faruk Ismail. Jadi saya teka tu dia punya profile, saya tengok macam best dia orang duk shooting dengan. Masa tu saya mula kenal Faruk Ismail tu dalam cerita filem Langgar. Saya tengok filem Langgar buat aksi, tumbuk cermin, sapat daruh tangan. Dia punya skill pun macam-macam ala-ala gangster lah. Jadi saya minat. Jadi pun saya pun tergerak hati nak komen. Dalam Facebook Faruk Ismail tu niat saya nak bergurau lah. Saya ingat, bang boleh tak nak join sekali shooting. Jadi masa tu saya banyak komen. Setiap hari saya komen. Tetapi mungkin lah tak ada rezeki lagi. Kata mungkin tak ada rezeki lagi. Jadi saya tetap follow, saya tetap share, saya tetap follow, saya tetap support, saya tetap share, saya tetap follow, saya tetap
Sehinggalah satu hari saya mendapat messenger daripada Abang Farouk Ismail ni, Farouk Ismail China ni, untuk buat satu filem komedi. Filem komedi ni dengan aksi-aksi yang kelakar deh. Jadi saya berlakon dengan Farouk Channel, Farouk Ismail ni dalam filem Oh Suamiku, iaitu filem komedi. Dan itulah lakonan yang pertama saya. Masa saya nak berlakon tu, memanglah mula-mula kita nak jumpa dengan pengarah, tak kena apa batal hidung apa semua, kita rasa malu lah, rasa berdebar. Tahu, apabila kamera bokok, kita rasa jantung ni macam nak cabut. Kita rasa jantung ni macam nak cabut. Lepas tu macam mana aku boleh buat tak? Sampai baca skrip pun baca skrip pun jadi ingat tak ingat. Benda ingat pun apabila syuting jadi tak ingat. Dia jadi nervous sikit. Jadi alhamdulillah dalam filem komedi pertama saya yang berjudul Oh Suamiku, iaitu yang arahan Farouk Ismail, alhamdulillah selesai bersama isteri saya Mek Selama gandingan. Dan juga di situlah saya mula-mula menceburi bidang lakonan dalam channel YouTube. Saya bermula dengan channel Farouk Ismail Production. Dalam filem ni banyak pengalaman yang kita dapat. Mau air ke aku? Habis nak air ke apa? Buat air teh sudah. Oh, tak sah. Tak jadi teh susu. Nak jemak susu. Mau air teh sudah. Dak habis mu ni nak air ke apa benar? Air teh sudah. Oh ya lagi tu. Teh susu. Orang nak sendiri sikit oleh. Nanti lama tahu lagi wak. Letihnya lah weh. Mana letak lelaki aku saat ni? Aduh lah, maaflah aku kali ni. Ni cari TV dia. Aduh, teso. Jadi filem yang kedua saya berlakon, watak dia agak ganas sikit lah. Filem yang berjudul Jalan Menuju ke Neraka ni, sebuah kisah anak derhaka yang derhaka kepada orang tua dia, yang melayang orang tua dia seperti orang gaji, memperhambakan orang tua dia seperti orang gaji. Dan satunya filem-filem yang paling membuatkan saya rasa begitu yakin lah untuk saya menunjukkan bakat saya ni. Ketika itu, masa tu Farouk Ismail mesej saya untuk berganding dengan pelakon-pelakon beliau. Dalam cerita Kasih Istimewa tu mempunyai orang-orang kurang upaya OKU, dan juga saya diarahkan untuk membuat watak OKU, orang OKU, di mana saya tidak tahu macam mana nak buat watak OKU, sedangkan saya tak pernah buat watak OKU ni. Jadi itu first time pengalaman saya untuk memegang watak OKU, maka saya buatlah watak OKU dengan cara saya tersendiri lah. Di mana watak OKU ni susah jugalah, kita kena menghayati suasana, watak, penggerakan dan juga apa-apa saja ya, supaya orang tengok, orang dapat orang dapat kesian kat kita, apa yang kita nak sampaikan tu sampai kepada hati orang yang lihat filem tu. Jadi itulah filem-filem yang betul-betul saya rasa mencabar filem OKU ni, iaitu Kasih Istimewa. Saya digabungkan dengan Zawiyah. Zawiyah ni seorang OKU yang betul lah, yang Allah Taala bagi dia macam tu. Jadi kelebihan Zawiyah ni, walaupun dia OKU, dia banyak mempunyai bakat. Dia boleh berlakon watak sedih, watak pelbagai kisah lah. Jadi saya digandingkan dengan Zawiyah untuk beradu dalam filem Kasih Istimewa, dan juga Istimewa 1, Kasih Istimewa 2, dan juga Kasih Istimewa 3. Istimewa 3. Lepas tu
dalam filem tu, selepas saya berlakon filem tu, banyaklah saya dapat pengalaman saya macam mana nak melakukan watak orang cacat, watak orang OKU. Saya rasa semua tu dapat memberikan saya satu pengalaman yang indah. Di mana saya tak pernah memegang watak sebagai orang cacat, OKU apa semua. Jadi ketika saya digabungkan dengan Zawiyah, saya boleh merasa bagaimana melakukan watak orang cacat. Sambil berjalan, sambil melengguk, sambil bercakap apa-apa semua. Anak mak ni kalau mak tak ada jaga diri molek deh. Duduk kepala. Dia jaga dia adik molek deh. Tak apa baju aku ni. Kita baju aku. Akak baju ya, Be. Be. Tak ada nak cacat lagi baju dia. Baju. Baju. Jadi antara filem-filem yang saya pernah berlakon, filem O Suamiku, filem Jalan Menuju ke Neraka, Kasih Istimewa, dan juga Bukan Ku Pinta, Antara Dua Darjat, dan juga kita Sahabat dari Neraka. Mak bangunlah mak, rindu masuk ke mak, rindu kasih saya mak. Mak bangunlah mak, tak boleh tidur malam-malam mak, tak ingat kau mak sama. Kalau mak boleh tidur malam-malam mak, mak baliklah mak, mak baliklah mak, mak baliklah mak. Kalau mak tak boleh balik apa mak, mak tunggu sini dah. Adik tua mari pujuk. Esok mak tunggu mak dah. Mak tunggu sini dah. Esok adik tua mari sama jumpa mak dah. Mak tunggu dah. Mak, Assalamualaikum mak. Mari pun ya Allah hari ni. Patutnya umum tu boleh ngandau lagi tu ya. Mungkin tengok perlu boleh ngandau lagi tu. Jangan siapa Allah menjadi kau pula. Dia tak minta bola lahir dalam muka bumi gitu. Tu adalah hak tu hai berlaku. Tak apalah ya, naik dulu lah. Bila dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nak air mana? Ha? Kamu lah kata hari ni. Ingat mu boleh hari ke? Dunia ni kecil dah. Bila nak ayat aku? Tak ada duit dalam ni. Kita bayar lah weh. Tak ada pay. Kita bayar lah. Tak ada duit dalam ayat aku. Ni, ayat kamu.
Belajar. Aku ajak nama molek. Mau main. Di sini. Di sini. Mu ni alas saya dulu lah. Cik kali jumpa mu pas minggu. Nak ambil bila ambil aku? Aku bayar lah weh, aku bayar lah itu. Kalau bunga, aku dah wujud kamu weh. Alas saya dulu. Mu ni ke? Untuk bayar duit aku sekali lagi. Siap mu dah. Hari ni. Mengiap! Ada dah. Naik mana? Hah? Naik mana? Naik mana? Dunia ni kecil ada. Dunia ni kecil mana ingat ni? Nak bayar bila hotel aku? Aku bayar lah, aku minta tempoh seminggu lagi. Seminggu lagi aku bayar lah duit punya. Mu tiap kali jumpa aku pas seminggu. Pas seminggu mu nak bayar. Tajuk mu tak bayar pun aku. Pas mu lagi. Dunia ni kecil. Mu lari mana mu tak lepas dah. Mu ingat tu. Bro, aku minta masa sikit ya. Sikit aku bayar. Lo ni duit aku tak ada masuk. Duit kan tu. Tu masalah mu dah. Pasal nak pinjam mula. Mu tak fikir. Bayar ke mana? Aku bayar lah duit aku perlu. Aku bayar. Aku minggu depan aku dulu. Aku bayar lah kau mu. Aku boleh wemu stop lu Tapi mu dengar satu syarat. Jangan dia. Bagi aku perlu. Bagi aku bayar lah duit punya. Boleh. Aku memang beri peluang. Aku mendengar satu syarat. Ya, merasa. Syarat dia, hari ni 12 tangan mu akan ambil. Ingat kalau mu tak bayar lagi, 12 kaki mu akan ambil. Dah mampu mu. Mu nampak tak? Gapo hok aku nampak? Mana? Tu. Oh, boleh ni bawa kerja mana? Sabar. Kita nak tegur dengan penuh kasih. Tolong lah. Tolong. Tunggu! Iya, Cik. Ada apa? Ada apa panggil saya? Boleh dok mu betul tu. Dah kau tu. Sebelum selesai aku naik atu. Boleh, Cik. Mana tak boleh? Bolehlah, Cik. Dulu masa ayah saya masih hidup, dia selalu bawa saya pergi itu Kuala Lumpur, Dataran Merdeka, Samud Merdeka. Ya, Cik, saya pergi betul sebentar ya. Kita harus saya dah kau bagi gitu. Iya. Kita kasih betul ini bandara. Inilah barisan kita, taklah berjuang. Biasa dia berkorban untuk ibu pertiwi sebelum kita berjaya. Jadi filem yang membuat orang ramai kenali saya iaitu filem Gangster Kapal Besut episod 1, di mana filem Gangster Kapal Besut tu dipegang oleh Pak Umar, watak utama, yang mempunyai ketua gangster lah. Jadi masa tu saya memegang watak sebagai biasa je. Dia datang nak pause saya. Jadi masa dia nak pause saya tu, saya memegang watak untuk pau dia balik. Kita pau balik. Teko tu kita pau balik. Lepas tu filem tu apabila masuk ke dalam channel YouTube Farouk Ismail dan di post juga dekat Facebook, mendapat sambutan. Dan juga saya tak sangka lah. Tiba-tiba TikTok viral. Viral video drama filem pendek tu, filem komedi tu, Gangster Kampung Besut 1. Mendapat sambutan lah. Dan bila dia viral,
sekarang saya pun tengok dah dekat 1 juta view. Dalam 900 lebih dah dekat 1 juta view dah filem tu. Enggak. Buka. Menuk ke apa? Bek. Boti. Berapa? Buku berapa dah? Ya. Pukul 10.51. Mau buat ke apa sini? Apa bek? Saya pergi dulu bek. Hati dulu. Ada gap boleh pakai. Tak ada gambar satu. Mau tu duit belaka. Tak ada bek. Mau tu duit belaka. Duit ada bek. Mau nak aku cek ke mau tu duit diri? Kau tu duit lah. Duit lah. Duit belaka, beti ke? Mari beti. Tak ada duit aja bek. Tu duit belaka. Duit aja lah bek. Ada. Ada lagi bek. Mari belaka. Siap bek. Bukan bek, bukan duit bek. Lah ni aku nak telefon tu. Boleh bek. Saya ada. Boleh. Aku nak belaka. Saya. Jadi saya mendapat panggilan daripada Farouk Ismail untuk berlakon dalam filem dia lah. Jadi dalam keseronokan berlakon tu, lama-lama saya berlakon pun saya pun tidak pernah kenal siapa-siapa background pelakon-pelakon dia yang lain. Jadi saya sebagai pelakon baru, saya tidak tahu lagi perangai antara pelakon-pelakon dia yang lain. Jadi saya teruskan berlakon, dengan dalam filem channel Farouk Ismail ni. Kerana Farouk Ismail royak saya mempunyai begitu banyak bakat untuk berlakon, dan dia nampak kesalahan bakat saya tu, dan dia berniat dengan saya, dia nak asuh lagi lah untuk saya ni lebih dikenali lagi ramai dekat luar sana. Jadi di situlah dalam keseronokan saya berlakon tu, maka saya tahulah timbullah satu kisah isu bermakna pada saya selalu berlakon dalam filem dia. Kalau ada filem dia saya selalu berlakon. Dah, saya tidak tahu apa-apa tentang pelakon lain, macam mana dorang. Dah, saya tak tahu. Tiba-tiba timbullah satu isu yang menyatakan sesuatu perkara lah tentang aib diri saya. Dah, sebab angin. Jadi saya betul-betul terkejut lah. Sehingga pada waktu itu air mata saya jatuh. Saya rasa sedih yang teramat-amat sangat. Ketika itu saya tidak pernah menyangka bahawa dalam filem itu saya boleh dibuka aib begini. Saya boleh difitnah. Mungkin ini permainan dunia lah. Permainan kita nak baru nak naik, baru nak berlakon. Mungkin ada pelakon-pelakon lain yang deki dengan saya. Dia nampak saya rapat dengan Farouk Ismail. Jadi saya rasa time itu, ya Allah, kenapa orang fitnah aku lagu ni? Kenapa orang buat aku lagu ni? Sedangkan aku tak pernah berkacau orang. Aku tak pernah berkacau hidup orang. Tapi niat saya ketika itu, saya nak teruskan bakat saya dalam bidang lakon ni. Saya nak terus nak capai cita-cita saya. Itu ya, cita-cita saya. Jadi apabila saya dengar sebab angin menyatakan suatu perkara, ketika itu saya macam tak sangka lah. Ada setengah pihak ni memberitahu saya bahawa Farouk Ismail ni ada cakap belakang saya gitu gini. Saya macam tak percaya. Tetapi saya pendam. Tinggal satu hari saya cakap dengan isteri saya. Saya cakap mungkin setakat ni je saya berlakon dengan channel Farouk Ismail. Sebab saya tak nak depan hari lagi ada orang deki dengan saya. Oh, cakap saya ni itulah, cakap saya ni inilah, macam-macam lah. Sebab kita orang baru. Sebab apabila kita orang baru, orang akan fikir macam-macam kat kita. Orang akan fikir kita macam-macam. Nak rapat dengan bos lah, nak bodek bos lah, apa semua. Orang akan fikir macam tu. Maka sejak pada tu saya dah macam Farouk Ismail ajak saya berlakon. Walaupun saya dapat fitnah tu, saya tahu
mungkin saya tak jumpa jawapan. Saya tak tahu adakah Farouk Ismail ni betul-betul cakap kat saya macam tu ataupun ada orang cuba nak laga-lagakan saya dengan pengaruh. Jadi ketika saya sedih tu, saya dapat satu lagi mesej untuk berlakon dalam filem Kasih Istimewa. Di situ saya memegang watak Cacat. Lalu tempat syuting tu berlaku di Tumpak, iaitu tanah perkuburan Silang Tumpak, kubur Datuk. Juga apabila selepas waktu lakon ni tu, tiba-tiba Farouk Ismail panggil saya untuk menanyakan sesuatu. Sebab Farouk Ismail ni dia tengok saya lain macam tu. Kenapa saya tidak seperti dulu, tidak ceria seperti dulu? Kenapa saya maka di situlah saya cuba meluahkan. Saya cuba yang benar, apa yang benar. Saya pun bercakap dengan Farouk Ismail, saya cakap, "Beh, tak apalah, dah habis tanya lah, kita royak. Kita nak tanya habis sesuatu, betulkah sekian-sekian ni ada menyampaikan mesej yang kita ni ada gini. Maka yang abang ni ada kata kita macam-macam lah. Maka Farouk Ismail kata tidak. Dia kata dia tak pernah kata ke saya benda-benda hak gitu, hak keluar daripada mulut orang tu. Maka masa duduk di wakaf tu, tempat jaga kubur tu ada satu Al-Quran. Duduk di atas tu, maka Farouk Ismail dia ambil Al-Quran tu, dia pergi junjung di depan kubur, dia bersepah dengan saya. Dia tak pernah pun kata ke saya tentang keburukan saya gitu, saya gitu, tak patut. Bermakna mungkin ini satu perkara untuk melaga-lagakan saya dengan Farouk. Jadi di situlah kami seletok ni bahasa muka. Saya tanya Farouk tentang apakah betul tak dia kata ke saya gitu-gitu. Bermakna Farouk kata tidak, Farouk telah bersumpah dia sambil memegang Quran. Dan Farouk berkata, "Weh, jangan dengar kecek orang." Jadi pada suatu hari selepas saya bersemuka dengan Farouk Ismail dekat atas kubur tu, jadi lepas semuka gapo, saya tengok dalam Facebook Farouk Ismail, saya tengok Farouk Ismail mengamuk. Dia post pasal siapa yang buat cerita saya, dia ada kecek pasal saya kat belakang, semua dah macam ulu hara. Jadi pelakon-pelakon lain pun masuk komen, semua tak ngaku. Semua orang tak ngaku. Apabila Farouk Ismail mengamuk, tak ngaku, dan Farouk Ismail telah buai belakang. Yang mana belakang dia semua Farouk Ismail buai. Semua blok, semua buai habis dan menjadi huru-hara. Jadi di situ saya sedih. Adakah kerana saya semua ini terjadi dah? Adakah kerana saya semua terjadi sebab saya orang baru? Mungkin sebab saya masuk baru berlakon tempat dia, mungkin orang anggap saya ni kucar sebab saya masuk dalam channel dia, jadi pecah huru-hara habis. Jadi pelakon-pelakon lain. Jadi saya tak rasa sebab saya, jadi orang fikir saya ni memecah belahkan pelakon-pelakon lain. Jadi selepas tu Farouk Ismail mengamuk dan Farouk Ismail nak tahu kebenaran. Jawab siapa dia yang buat reka-reka cerita. Tapi tak tahu, Allahu a'lam lah, ramai yang tidak mengaku dan semua masing-masing pusing cerita lah. Jadi mendak boleh saya kekal dengan Farouk Ismail dalam channel Farouk Ismail ni sebab dia orang pertama yang ambil saya berlakon. Di mana selepas saya balik daripada Kuala Lumpur tu, saya duduk rumah. Masa kat Kuala Lumpur tu saya follow talent Astra Artis Kuala Lumpur, berlakon dengan seperti filem Legenda Budak Sete, saya pernah berlakon. Okey, juga Deba Pecik Abah dengan Faizal Hussein, dengan Alih Aziz berlakon. Jadi masa saya tu sakit dekat Kuala Lumpur tu, jadi saya balik kampung. Saya cubalah, buat live kat Facebook sampai saya boleh berlakon dengan channel Farouk Ismail. Jadi Farouk Ismail ni adalah orang pertama yang mengambil saya berlakon kat Kelantan ni. Walaupun dia channel dia ni masih baru dalam 1 tahun. Jadi alhamdulillah saya, oleh kerana saya minat dalam bidang lakon ni, saya follow. Saya terus follow. Saya terus berlakon dalam channel Farouk Ismail walaupun banyak ujian, banyak juga banyak rintangan, banyak tomoh, banyak apa-apa deh. Orang nak buat saya, orang nak fitnah saya ke apa, saya tetap saya bertawakal pada Allah sebab saya minat, saya cuba berlakon
Dan sampai ke hari ni alhamdulillah saya masih berlakon dalam channel Farouk Ismail sebab saya tahu di sebalik kisah kenapa Farouk Ismail buat channel YouTube ni. Bukan dia niat apa-apa pun. Sebab saya tahu satu kisah. Sebenarnya Farouk Ismail buat channel ni untuk membantu ataupun mengasah bakat-bakat di mana orang-orang kampung ada bakat Farouk Ismail asuh. Juga tidak lupa kepada orang-orang OKU, orang-orang sindrom. Mereka pun perlukan juga perhatian, boleh masak bakat-bakat mereka. Jadi tujuan Farouk Ismail buat channel YouTube ni, ikhlas saya adalah untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan sesuatu mana. Farouk Ismail juga banyak membuat kerja amal-amal seperti mana membantu orang susah, ibu tunggal, anak yatim, juga memberi sedikit sumbangan daripada duit hasil channel YouTube tu dapat diagihkan kepada mereka yang susah. Ni untuk membantu orang. Jadi alhamdulillah bila saya tahu Farouk Ismail ini mempunyai niat yang begitu murni, yang begitu menyentuh hati saya. Jadi saya pun tengok dekat Facebook dia pun dia banyak bagi sumbangan sana sini dan bersama Tok Ngulu, bersama imam masjid Tumpak dia juga. Jadi membuatkan hati saya ni tekad untuk support dia dalam bidang lakon ni. Di mana dia pun selalu suruh saya follow dia dalam bidang lakon ni. Jadi alhamdulillah bila saya dapat tahu Farouk Ismail ni banyak memberikan sumbangan kepada orang-orang susah, terutamanya kepada orang-orang ibu tunggal, anak yatim, juga mereka tidak mampu. Jadi mari daripada detik saya, ya Allah, biarlah aku nak terus support dalam video Ismail. Biarlah orang nak kata gapo pun, kita anggap itu semua adalah ujian kita dalam bidang seni. Di mana apabila kita berada dalam bidang seni ni, kita akan mendapat cacian, tomah yang orang, kencam yang orang. Jadi kita tak apa, kita buat tak tahu je. Sebenarnya itu adalah satu pengalaman kita untuk menghadapi ujian apabila bergelar seorang pelakon esok-esok. Jadi pada suatu hari Farouk Ismail ada jumpa saya lah untuk mengadu sesuatu lah. Sebab Farouk Ismail ni dia masih baru dalam bidang YouTuber ni, channel ni. Jadi dia mengadu kat saya, ada seorang hamba Allah ni datang jumpa dia, komplain, cakap buat gapo nak ambil pelakon-pelakon gini, pelakon macam kayu lah, berlakon macam pokok nako lah, kerah macam kayu lah. Tetapi niat Farouk Ismail ni dia nak tolong orang yang tidak kerja, orang yang lepok-lepok atas rokah. Dia nak tolong asuh-asuh bakat jadi seorang pelakon sambil menerima pengalaman. Jadi seorang hamba Allah ni banyaklah menafikir, dia kata ambil pelakon hok gini ni sampai bila nak berjaya. Lepas tu Farouk Ismail royak tu hamba terbalik, dia kata kalau aku nak ambil pelakon hok terkenal, baik kau ambil pelakon artis tu, pelakon dalam channel aku. Buat apa nak ambil pelakon-pelakon gini. Tapi ni Farouk Ismail ni dia nak ambil pelakon-pelakon dia banyak ke hok lepok-lepok tak ada kerja, hok tidur-tidur atas rokah, hok main haji, main kerang tu. Jadi Farouk Ismail panggil mereka asuh-asuh untuk berada dalam bidang lakon ni. Jadi itulah perkara yang baik. Sebab apa? Sebab niat kita, niat Farouk Ismail ni untuk membantu orang, nak bawa mereka biar bawa mereka biar pandai berlakon, pandai buat filem, pandai berkata. Sebab ramai orang yang tidak bekerja pada ketika itulah. Jadi seorang hamba Allah yang kritik, dia kata Farouk Ismail ni ambil pelakon gini lah, lepas tu buat filem pun, kamera pun kalah pun kelabu rasak, panggil macam bukan seorang profesional lah. Macam dia banyak mengkritik tentang filem Farouk Ismail buat tu, cakap dia ayat kata gambar ni kabur lah, tak nampak macam channel-channel YouTube lain, dalam YouTube lain lah. Sebab tu saya nak ayat ni, sebenarnya Farouk Ismail ni dia bermula daripada zero. Zero ni bermakna dia tak pandai apa-apa. Dia tak pandai apa-apa, dia tak pandai buat filem. Tapi niat dia ni untuk menjadi seorang YouTuber, dia tahu dia tanah azal dalam diri dia, pelan-pelan kayu insya-Allah. Dan nak berjaya ni kena sabar, bukan buat sesuatu seni. Jadi nak ayat wi dia apa? Royak ke saya, ada seorang hamba Allah ni ada banyak mengkritik lah tentang filem dia. Maka Farouk Ismail ni
ada mengenali seorang juru kamera daripada kameraman daripada artis lah, untuk pelakon filem. Nama dia Nik Afendi lah. Nik Afendi ni seorang juru kamera artis dekat KL. Jadi Nik Afendi ni lah yang banyak membantu Farouk Ismail ni dan menunjuk ajar macam mana untuk syuting, macam mana untuk membuat penggerakan, macam mana untuk kuatkan sound, macam mana untuk buat video tu biar nampak comel. Jadi Nik Afendi ni banyak membantu Farouk Ismail ni tunjuk ajar dalam bidang lakonan, dan sekarang alhamdulillah Farouk Ismail dah boleh buat video tu dengan lebih baik, sebab channel Farouk Ismail ni baru 1 tahun berada di dalam YouTube lah. Jadi kita kalau nak berjaya, sebab apa kita kena mencuba. Nak mencuba tu sebab tak ada orang yang buat sesuatu benda ni pandai selalu, comel selalu tak. Kita kena belajar. Sebab Farouk Ismail ni dia bermula dengan zero, bermakna sekarang alhamdulillah dia dah pandai dah buat itu ni sikit-sikit banyak. Jadi filem pertama Nik Afendi ajar Farouk Ismail ni boleh tengok dalam channel YouTube, dalam cerita Loak. Loak ni adalah filem pertama yang diuruskan oleh Nik Afendi, iaitu kameraman daripada KL. Banyak membantu Farouk dalam sesi tunjuk ajar macam mana cara buat filem, untuk buat syuting, tempat yang comel, video yang menarik. Jadi Nik Afendi ni banyak membantu Farouk Ismail untuk membuat filem. Jadi filem pertama yang dilakukan oleh Farouk ialah filem Loak yang di kameraman oleh Nik Afendi tersebut. Jadi pada satu hari tu saya dapat panggilan daripada Farouk Ismail untuk dia nak perkenalkan saya dengan sahabat dia daripada KL yang banyak membantu dia dalam filem ni, nama Nik Afendi. Okey, jadi pada tu Farouk call saya suruh pergi bandar. Saya pergi bandar tu dengan bini saya. Saya tengok Farouk Ismail tu ada dekat situ, lepas tu ada 2 orang. Masa tu saya tak kenal pun siapa dia. Maka saya turun pintu kereta, maka Farouk Ismail royak. Ni sayang saya iaitu Nik Afendi dan juga Ali Nasri. Dan rupanya Ali Nasri ni saya pernah tengok dalam Facebook. Dia punya berlakon, dia ni mungkin orang lama dah lah berlakon. Jadi saya rasa macam kita jumpa idola kita, okay? Sebab saya tengok Ali Nasri ni dalam filem Hodok Isak Gay tepi kapal tu. Tepi kapal Isak Gay gapo tepi kapal tu. Maka saya tengok, macam aku ni, wah, boleh jumpa dengan pelakon. Rasa macam banggalah kita. Jadi kita tengok niat ada lah masa tu nak selfie dengan Ali Nasri tu, dengan Nik Afendi belakang tu. Jadi mungkin mereka nak cepat sibuk, mungkin saya tak dapat nak selfie dah. Jadi lepas pada jumpa dengan saing Farouk Ismail ni, maka saya fikir bermakna Farouk Ismail ni bukan seorang, dia ramai saing dari industri seni. Maka mungkin Farouk Ismail ni dia baru buat channel ni mungkin ada sebab tertentu lah. Sebab tertentu, maka dia perkenalkan saya dengan saing dia, iaitu Nik Afendi, juru kamera dekat KL, juru kamera artis Nik Afendi, dan juga Alif Nasri, seorang pelakon YouTuber lah. Jadi lepas jumpa gapo, hubungan kita orang pun semakin erat. Saya pun dapat bergabung dengan Alif Nasri berlakon. Lepas pula ramailah artis-artis seperti artis-artis RTM, Shikaka, yang terkenal dengan lagunya Minat Koretino. Aku memang minat Koretino tapi aku bukan boyo tu. Okey, Shikaka tu saya dapat pula jumpa dengan artis idola kita pula, Shikaka, dan juga Khang, dan juga Kenny, dan juga ramailah artis-artis yang pernah berlakon dari YouTuber, artis-artis yang atau kelas-kelas biasa berlakon kata. Jadi saya rasa teruja, saya rasa wah, aku tak percaya aku boleh sampai tahap ni. Jadi saya Farouk Ismail banyak menggabungkan watak saya dengan mereka, dengan Alif Nasri, dengan Khang, dengan Shikaka, dengan Kenny, juga dengan Zawiyah, dan juga dengan pelakon-pelakon dia lain. Maka saya rasa banggalah dapat berlakon dengan idola kita masa tu. Saya tengok Alif Nasri tu dalam dia punya Facebook, wah ni pelakon. Jadi tak sangka pula dia ni saing kepada Farouk Ismail. Jadi apabila berlakon tu, berlakon dalam banyak-banyak filem tu, hubungan kami berlakon ni jadi akrab lah.
Jadi kerak bukan kata nak menikah sesama sendiri, nak bodoh sama sendiri, nak naik sore ataupun nak catah menyatah ataupun nak kritik, nak pertikar gapo. Bermakna kita orang ni Farouk Ismail ni dia bukan nak naik sore. Kalau boleh dia nak naik belakang. Semua pelakon-pelakon dia sampailah satu hari saya tidak sangka. Nah, Farouk Ismail pun saya tak tahu, saya tak sangka, saya tak ucap terima kasih ke dia. Pada satu hari Farouk Ismail perkenalkan saya dengan Abang Legong. Abang Legong ni seorang stuntman. Stuntman dekat KL, stuntman artis. Dia pun banyak dah berlakon dalam sudah hampir 50 filem dah dia berlakon. Stuntman ni banyak memegang sebagai watak asli, filem-filem asli di mana dalam Gerak Akah pun Abang Legong ada. Abang Legong tu jam juga. Saya betul-betul tak sangka lah Farouk Ismail ni dapat perkenalkan saya dengan Abang Legong, seorang stuntman, dan juga saya dapat bersahabat pula dengan Sophie Jika. Lu sembang ah. Lu hantam ah. Kasih matiin hari satu kali. Wah, aku sudah bosan tengok lu punya muka hari-hari lu tau gak? Hei, Syak. Lu rembat Malik. Wah, rembat. Sophie Jika ni ataupun namanya Aji dalam filem Kat Gangster 1 memegang watak Aji Kat Gangster. Maka di situ saya rasa, ya Allah, ya Tuhanku, siapa tahap ni, siapa aku boleh saing dengan Sophie Jika, siapa aku boleh saing dengan Abang Legong, siapa aku boleh kenal siapa sahaja Alif Nasri Syikaka, dengan sebab aku berlakon dalam filem Farouk Channel Ismail ni, banyak aku kenal artis-artis. Banyak aku kenal artis-artis, bermakna Farouk Ismail ni dia tidak naik sore. Dia bawa, termasuk saya sendiri, dia bawa saya naik. Siapa boleh kenal dengan Sophie Jika, dengan Abang Legong, dengan artis-artis lain, dengan Alif Nasri, dengan Syikaka, dengan Kenny, dengan Rakan, dengan apa semua yang pernah berlakon. Jadi saya rasa mungkin ini adalah satu pengalaman yang baik bagi saya dapat berlakon dalam channel. Dan saya berasa betul, ya Allah, sekurangnya walaupun aku macam ni, walaupun aku ni orang kampung lagu ni, walaupun aku ni orang tidak berpenjara tinggi, aku boleh bersahabat dengan artis-artis Malaysia. Bermakna ketika itu aku rasa teruja lah. Saya rasa teruja, bermakna dari saya gini pun saya boleh ada artis Malaysia nak saing dengan saya, iaitu Abang Sophie Jika, ataupun Haji Kat Gangster, dan juga Abang Legong. Banyak support saya, banyak suruh saya ni teruskan minat saya daripada lakon ni, banyak suruh saya ni buat benda-benda hak kelakar. Lepas tu mereka lah yang banyak memberi semangat kepada saya. Dan sekarang saya untuk menunjukkan minat saya tu, saya nak teruskan minat saya tu, saya cuba buat live, saya cuba buat watak, pelbagai watak, dan saya sanggup menjadi watak orang gila semata-mata untuk menunjukkan bakat saya. Dan Farouk Ismail selalu bantu saya, selalu memberi kata semangat ke saya, dan juga Abang Legong banyak memberikan saya semangat, dan juga Abang Sophie Jika banyak memberikan saya kata-kata yang indah seperti mana, teruskan bakat engkau bro, kau teruskan bakat engkau, gua selalu kat belakang dulu. Maka Sophie Jika royak lagu tu, Farouk Ismail, Abang Legong, juga sahabat-sahabat kita lain, di mana saya tidak pernah malu untuk memegang watak, untuk berlakon menyamar bagi seorang gila. Seperti yang saya buat lah, saya duduk nyanyi, saya duduk naik perahu dalam air, saya duduk main gitar, saya duduk buat gitar belakang. Sebab saya, niat saya nak bantu sahabat-sahabat saya yang telah naikkan saya ni. Di mana sekarang pun saya tak tahu, daripada following saya 1,000, sekarang dah 20,000, 66 orang, dan juga mungkin akan bertambah lepas ni. Mungkin saya buat semua ni bukan saya untuk mendapatkan view, tapi saya buat ni kerana minat saya. Dan di sebalik saya buat live tu, saya selitkan channel YouTube Farouk Ismail, saya selitkan channel Sophie Jika Kasih Singat, saya selitkan channel saya sikit. Tanda saya berterima kasih kepada Farouk Ismail, Sophie Jika yang telah banyak membantu saya untuk menaikkan saya dan memberikan saya semangat untuk menjadi seorang seniman. Jadi alhamdulillah, syukur saya daripada saya tak kenal Farouk Ismail, daripada saya tak kenal Alif Nasri, daripada saya tak kenal Syikaka, daripada saya tak kenal Kenny, daripada saya tak kenal Khang, daripada saya tak kenal pelakon-pelakon dia lain. Dan terima kasih juga kepada yang selalu mengkritik filem Farouk Ismail ni. Cuma saya nak pesan satu perkara sajalah.
kita kalau nak berada dalam dunia filem, pertama kita jangan angkuh, dan juga kita jangan riak, kita jangan takabur. Walaupun kita berlakon dalam filem yang lain bermakna bergabung dengan artis, bermakna artis yang lain pun ada. Artis budak-budak Farouk Ismail pun ada berlakon dengan artis, dengan talent-talent acara artis yang lain dekat KL. Tapi kalau kita nak berjaya, jikalau kita ada berlakon dengan artis-artis luar, kita janganlah rasa bangga ataupun memperlekehkan orang lain. Sebab Farouk Ismail ni dia ada cara dia sendiri untuk membina kerjaya dia dan juga untuk membuat video pendek dia. Jadi dengan ini saya nak pesan sikitlah kepada orang-orang yang selalu mengkritik ataupun nak tunjuk pandai ataupun nak bercakap macam orang lama, bermakna tolonglah berpijak di bumi yang nyata lah. Sebab kita tu bukan seorang pelakon, kita nak mengkritik seorang pengarah, bermakna tidak boleh lah. Kita nak ajar pengarah, bermakna pengarah ni dia mempunyai cara dia sendiri untuk membuat video ataupun membuat watak atau membuat lakonnya. Jadi kepada mereka yang cuba nak menunjukkan apa yang dia ada ataupun untuk mengkritik apa semua, lebih baik tak payahlah. Sebab kita kena hidup, kita kalau boleh kita nak naik biar sama-sama. Kita tak usah naik seorang. Macam Farouk Ismail dia nak naikkan kita semua biar sampai ke luas lagi. Kalau sampai ke luas boleh berganding dengan artis-artis Malaysia, insya-Allah. Jadi pada suatu hari Farouk Ismail ada beritahu saya, iaitu dia nak buat satu program lah bersama Imam Muda Masjid Tumpat. Itu program amal, iaitu untuk membantu mereka-mereka yang susah, menyalurkan derma dan bekalan makanan. Jadi semua ini dapat membantu saya pun dapat join untuk program amal tersebut bersama Farouk Ismail dan juga Imam Muda Masjid Tumpat dan juga daripada YB Tumpat. Saya dapat follow untuk membantu asnah-asnah yang memerlukan di luar sana. Jadi di sebalik dalam bidang lakonan channel Farouk Ismail yang saya berlakon ni, dapat lagi satu saya mendalami dan juga menyelami tentang kesusahan orang lain. Saya dapat melihat dengan mata kepala saya sendiri, orang yang susah, tak boleh makan, tak boleh tidur, tak ada tempat tinggal yang macam tak selesa lah. Jadi semua tu datang kepada hati saya, rasa macam sedih sebab pun ada melihat hamba-hamba Allah yang sebegini tidak dapat tempat perlindungan, tidak ada bekalan makanan yang cukup. Maka satu program amal ini yang dibuat daripada Imam Muda Masjid dan juga Farouk Ismail telah mengajak saya join lah untuk membantu mereka. Jadi saya join dan juga saya dapat rasakan bagus lah. Saya dapat berlakon dalam dalam channel Farouk Ismail ni dapat memberikan saya seimbang. Seimbang ni bermakna dalam lakonan pun saya boleh follow dan juga dalam dunia, dalam kebaikan ni pun, dalam membantu orang yang susah pun, akhirat pun, bekal akhirat saya pun saya boleh ikut. Alhamdulillah. Dan juga banyak saya belajar daripada Farouk Ismail dan juga Imam Muda Masjid Tumpat yang banyak memberikan orang lain kata-kata yang indah, sebenarnya sabar, dan juga apabila kita dihina, dikeji, bermakna Allah nak uji kita, bermakna Allah sayang kita. Bila Allah uji kita, Allah sayang kita, bermakna Allah akan berikan kita berbagai-bagai ujian. Maka terima kasihlah diucapkan kepada Farouk Ismail daripada saya mula-mula tak kenal dia sampai hari ni saya masih kekal dalam channel Farouk Ismail. Dan juga terima kasih kerana memperkenalkan saya dengan juru kamera Nik Afendi dan juga pelakon-pelakon YouTuber Alif Nashrik, Kenny Razali, Hidayah Khan dan juga Cik Kakal, juga pelakon-pelakon yang lain, Edil, Pok Meh dan juga Iman Najmi, dan juga Puteri Wati, dan juga sahabat-sahabat lain lah. Saya tengok Nur Ilahi, sahabat-sahabat yang lain, dan saya begitu bangga. Saya bangga sebab Farouk Ismail memperkenalkan saya dengan juru kamera iaitu Nik Afendi dan juga memperkenalkan diri saya dengan Abang Legong iaitu seorang stuntman dekat KL, seorang pelakon dalam filem Gerak Keras dan apa semua. Dan saya juga bangga kerana saya mengenali Farouk Ismail dan juga saya dapat berkawan dengan Sofi Jekang iaitu Wakasi Sengat. Okey. Dapat sahabat dengan Sofi Jekang. Jadi semua ni banyak memberikan saya pengalaman.
daripada saya tak tahu apa-apa, daripada saya tak apa-apa, saya boleh berlakon dan filem channel Mandang. Saya menghadapi ujian, tomahan dan juga apa kencaman orang saya pun, maka saya letak itu semua adalah ujian saya untuk menjadi seorang pelakon YouTuber lah, ataupun kalau boleh biar sampai ke boleh berlakon dengan artis-artis yang lain ke, insya-Allah, alhamdulillah kalau ada rezeki. Jadi terima kasihlah kerana sudi mengambil saya, kepada Farouk Ismail sudi mengambil saya sebagai seorang pelakon dia, dan saya akan cuba buat yang terbaik dah. Dan saya sebenarnya saya tidak gila. Sebenarnya saya bukan gila. Saya buat satu live setiap musim PKP ni, saya buat satu live yang berjudul perwatakan saya seperti orang gila, di mana orang-orang yang kenal saya, orang tahu saya ni siapa sebenarnya. Tapi orang yang tidak kenal saya, dia akan kata saya gila. Tak apa. Saya tidak pernah marah orang panggil saya gila. Saya tidak pernah marah pun siapa-siapa kecil saya. Sebab saya buat semua ni ada sebab. Saya nak cuba nak asah watak saya, sebab selepas ni mungkin saya akan dapat job untuk berlakon sebagai watak orang gila, sebagai watak seorang nelayan, sebagai watak seorang akayu, sebagai watak seorang kaki puku, sebagai watak seorang pengedar dadah, seorang progo ke apa. Jadi alhamdulillah saya cuba membuat yang terbaik untuk support channel Farouk Ismail ni. Dan juga untuk buktikan kepada Farouk Ismail yang saya pun boleh melakukan dan juga melakukan pelbagai watak dengan izin Allah SWT, yang mana Allah memberikan kelebihan pada saya ini juga. Saya boleh merawat orang sakit seperti mana sihir, saka dan juga sebagainya lah. Dengan izin Allah SWT, di mana saya pun tidak pernah rakyat saya ni alim. Saya pun bukan ustaz, saya pun bukan tok bomo, tetapi saya adalah hamba Allah yang biasa saja, yang dikurniakan beberapa hidayah ketika saya sakit, dan juga diberikan beberapa anugerah untuk bantu orang yang memerlukan. Dengan izin Allah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, sesungguhnya tak ada daya upayaku melainkan pertolongan. Jadi semuanya berlaku atas izin Allah, dan saya tidak sangka saya boleh sampai kepada tahap ini. Terima kasih kepada siapa-siapa yang kenal saya, yang selalu follow channel YouTube Farouk Ismail, Sofi Jikang, Kasih Sengat, dan juga West Lama Raja Taki channel. Juga terima kasih kerana sudi follow Facebook Farouk Ismail, juga sudi follow Facebook West Lama. Terima kasih belaka yang mana telah follow. Saya ucap terima kasih kerana telah support saya, support Farouk Ismail, support Sofi Jikang, juga support semua sahabat-sahabat kita yang berada dalam industri filem, iaitu industri seniman. Terima kasih. Yang juga semoga kita semua duduk dalam dunia ni, kita jangan hidup catah menyatah ataupun nak menjatuhkan sesama sendiri. Sebabnya kita susah sekali, bangun sekali, senang sekali. Itulah yang terbaik untuk kita menyatukan tim dalam filem, dalam industri perfilman ni lah, untuk menyatukan sahabat-sahabat kita. Kita naik sama-sama, bukan menjatuhkan sesama sendiri. Jadi daripada saya tak kenal apa itu berlakon, saya boleh sekarang saya boleh dapat berlakon, dan saya boleh buat watak saya sendiri. Walaupun saya tak berlakon dalam channel, saya boleh buat live, saya boleh buat pelbagai watak. Saya boleh buat watak nelayan, saya boleh buat watak orang gila, saya boleh buat watak orang tidak siomel, saya boleh buat watak seorang penyanyi, bermain muzik dan sebagainya. Alhamdulillah lah, itu kemungkinan bakat yang Allah bagi kepada saya. Semoga kita semua hidup saling membantu di antara kita.